Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini Nurul bersiaran langsung di page Nurul sendiri, Nurul Syarafina. Nama saya Nurul Syarafina. Kepakaran saya adalah membantu suri rumah menjadi usahawan hanya bermula daripada rumah. So, soalan yang selalu Nurul dapat setiap hari adalah dia orang selalu tanya, Nurul jual apa sebenarnya, kan? Okey, sebenarnya kerja Nurul adalah membantu suri rumah, ibu tunggal dan juga wanita bekerja di luar sana untuk mencari pendapatan, income lebih. Okey, so Nurul guide macam mana cara buat sales, macam mana cara kita dapat customer dan macam mana kita dapatkan reward dan sebagainya. So itu adalah tugas Nurul. So produk yang Nurul jual adalah satu ni, Bubble Belly. Dia ini untuk hilangkan angin dalam badan, untuk urut-urut, selalu sengal badan, banyak angin, untuk kuruskan perut pun ada juga. Lepas tu macam Nurul selalu banyak angin dekat dalam perut dan sebagainya. So Nurul ada gastric juga. So Nurul just sapu je angin yang minyak ni dan dia akan membantu untuk keluarkan angin. Lepas tu dia bagi badan lebih ringan. So dia sangat-sangat membantu ibu-ibu yang tengah berpantang, ibu-ibu yang sakit-sakit badan, yang kita tak sempat pun nak pergi spa, nak pergi mengurut dan sebagainya. Just sapu je Bubble Belly ini saja. Okey, dan satu lagi produk yang Nurul jual adalah keripik ibu. Keripik ni keistimewaan dia yang Nurul jual keripik ibu ni, dia ada double seal. Dia ada seal dekat atas ni dan bila kita koyak dekat atas ni, dia ada double seal lagi satu. So maksudnya kalau tak nak makan, boleh terus tutup sahaja. Dan apa bezanya keripik ni dengan keripik-keripik lain? Adalah dia punya rasa dia punya hirisan dia yang sangat-sangat sempurna yang keripik lain tak ada. Okey, dan keripik lain tak ada. Dan kita jual, bila diorang buat sahaja keripik ni, kita akan terus bagi kepada customer. Kita tak ada simpan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke tidak. So, sampai sahaja dekat kita akan terus hantar kepada customer. Maksudnya, apa yang you dapat sebenarnya fresh daripada kilang tu sendiri. Dan you makan depan TV tu pun just like freshly fresh. Nak sebut pun susah. Sangat-sangat fresh. So, kita ada 7 jenis. Kita ada pisang tanduk, which is hirisan panjang-panjang macam ni. Dia ada 200 gram. Untuk yang lain, BBQ, pedas basah, pedas kering, ladi hitam, ubi masin, jejari bilis. Itu adalah 280 gram. Sangat-sangat berbaloi, hanya RM10 sahaja. Kalau anda nak jadi ejen pun tak ada masalah, anda nak jadi dropship pun tak ada masalah. So boleh jangan Nurul, dan kita akan bagi untuk ejen bulan ini, reward kita akan bagi set perfume dan juga untuk fasa kedua kita bagi gold bar dan kita ada hadiah untuk top sales. Kita ada luggage bag yang sangat-sangat besar tu yang ada warranty setahun. So itu adalah produk yang Nurul jual dan Nurul bantu tim Nurul untuk buat sales setiap bulan dan ada yang dah dapat 1,800 sales bulan lepas, 1,600 dan diorang daripada income dekat situ pun diorang dah ada solid 400 ke 600 ringgit dalam masa sebulan. So itu yang Nurul bantu tim-tim Nurul, macam mana kita nak buat sales, macam mana kita nak buat strategi, apa yang patut kita buat, dan misal kata diorang tak sempat nak pergi post dan sebagainya. So Nurul akan packingkan, Nurul akan postkan. Misal kata diorang tak sempat nak ajar dropship diorang, so Nurul pun akan buat kelas untuk dropship diorang juga untuk pastikan diorang ni masih keep moving every day. So itu adalah tugasan Nurul setiap hari. Bagi siapa yang tanya Nurul ni kenapa lah buat kelas hari-hari, kan untuk apa, buat apa. So itu yang Nurul buatlah setiap hari, membantu wanita-wanita kat luar sana yang mencari side income. Sebab Nurul pernah try jual produk ni daripada bulan 4 sebelum ni sehingga sekarang, Alhamdulillah. So Nurul dah membantu lebih kurang berada dengan Nurul sekarang ada 30 orang. Ibu tunggal paling ramai, suri rumah dan juga wanita yang bekerja. Alhamdulillah Nurul dah membantu mereka. So Nurul masih lagi mengalu-alukan sesiapa dekat luar sana yang masih lagi memerlukan bantuan Nurul, boleh bersama dengan Nurul. So hari ini Nurul nak ajak anda, Nurul baru teringat yang sebenarnya Nurul belum buat live lagi hari ini. Nurul belum berkongsi lagi bersama-sama sahabat-sahabat Nurul hari ini. Apakah yang sepatutnya kita patut tahu? Sebelum ni Nurul dah ajar teknik close sales. Kita dah ada SOP close sales. So bagi siapa yang tertinggal Nurul punya kelas sebelum ni, boleh tengok semula dekat page Nurul. Okay, so hari ini kita bukan belajar tentang teknik close sales, kita ajar tentang kenali teknik close sales. Apakah jenis-jenis close sales yang kita boleh guna? Nurul tak cakap hari ni Nurul bagi 3, anda kena buat semua. Tidak, tapi kita kenali close sales. Kalau kita dengar orang macam kita pergi dekat booth, kita tengok macam mana dia close dengan kita, macam mana dia close sales dengan kita, sehingga kita tahu, okey, ini teknik apa. Lepas tu bila dia buat macam ni, okey, ini teknik apa. Selalunya Nurul kalau nak belajar orang kata teknik praktikal, biasanya Nurul akan pergi kedai, Nurul akan pergi booth, Nurul akan tengok macam mana dia close sales dengan Nurul. Sebab Nurul akan belajar daripada situ macam mana dia bercakap, macam mana dia convince Nurul untuk kita keluarkan duit, macam mana dia convince customer untuk pastikan customer tu keluar duit. So basically apa yang Nurul ajar hari ni untuk anda kenali teknik-teknik close sales. So kita boleh letak, kita pun boleh buat jugalah untuk kita punya next customer, kan. So itu sahaja yang Nurul nak ajar hari ini. Semoga ia bermanfaat untuk anda. Tolong Nurul like dan share, jangan lupa. Okey, tolong like dan share supaya orang lain pun akan dapat manfaat yang sama macam anda dapat hari ini. Okey. Tak tahulah mana pergi nyimpan Nurul hari ini. Okey, so teknik yang pertama. Sekejap
Nurul padam dulu. Nampak tak? Harap-harap jelas lah ya. Teknik yang pertama, dia dipanggil sebagai now or never. So ini yang orang panggil sebagai teknik mati. Teknik mati. Sebagai teknik mati lah, teknik close mati. So apa yang kita buat teknik close mati ni adalah teknik yang orang kata kalau tak grab sekarang, habis. Kira macam hari ni je kita bagi offer, besok dah tak ada dah. So ini dipanggil sebagai teknik now or never. You grab sekarang ataupun you tak dapat langsung. Ini yang selalu orang guna kalau macam guna teknik one to one. Tapi kalau you nak guna teknik close sales ni, you dah kena ada strategi 2 minggu atau 2 minggu sebelum ni. Ataupun you guna, you kena bagi strategi you dah susun 2 minggu yang sebelum kita buat promosi ni. Macam contoh you nak bagi promosi free postage kan. Tapi you dah kena plan 2 minggu sebelum tu. You tak boleh hari ni now or never. You kena bagi hari ni juga kita back in. Padahal kita tak bagi masa dekat dia. So nak tak nak, you nak gunakan now or never ni, you kena buat strategi tu 2 minggu sebelum you buat promosi ni. Macam contoh you nak buat 11 hari bulan 11 punya promotion. Macam lupa ada buat juga. Kempen 11 hari bulan 11 kita bagi free postage seluruh Semenanjung untuk KP Ibu dan juga Baba Belly Oil ni kita bagi. Tapi Nurul dah promote benda tu daripada bulan lepas lagi. So kita dah bagi masa dekat 2 minggu dekat customer untuk cakap dalam 11 hari bulan 11 kalau you beli, you dapat promotion free postage. Kalau you tak beli, you tak dapat. So that is what we call as now or never. So sangat-sangat penting untuk you tahu. Kalau you nak now or never ni, you tak boleh paksa sangat customer. But you kena bagi masa. Cara nak bagi masa, you kena buat strategi tu 2 minggu sebelum you buat promotion now or never ni. Okay. So sepatutnya kalau kita macam, okay, aku nak capai bulan depan, aku nak capai 5,000 sales. You nak capai 5,000 sales bulan depan, patutnya bulan ni you dah kena buat strategi semua. You tak boleh bulan ni aku nak capai 5,000 tapi you tak ada strategi, you tak buat target, you tak ada buat planning. So tak boleh macam tu. Nak tak nak, bulan ni misal kata dah lepas, bulan depan you plan. Macam bulan ni you dah tengok, okay, macam mana cara nak kiraan. Okay, ni Nurul bagi tahu kalau anda jual retail product. Retail bukan orang kata macam education buy on semester. Tapi kalau macam retail produk keripik ibu ni ke, produk Baba Belly, produk kecantikan, produk makanan dan sebagainya, itu panggil sebagai retail. Maksudnya orang beli hari-hari sikit-sikit. Bukan beli borong. Okay, so what we call as retail maksudnya, okay, beli sikit-sikit. Cara kita nak tahu target untuk bulan depan 1.25%. 1.25%. Maksudnya bulan ni kalau misal kata kita dapat capai 10,000, maksudnya target bulan depan 10,000 ni kita kalikan dengan 1.25%. Maksudnya next month punya target adalah 12,500. Itu cara kita nak buat target. You tak boleh, okay, bulan ni aku dah capai 10,000, bulan depan aku nak 50,000. Tidak boleh. Dia memang akan mustahil because you are retail. You bukannya orang yang jual bulk, orang kata 10,000, 200,000 punya harga. Tidak. Bila kita cakap pasal retail, orang yang beli hari-hari macam barang runcit. Macam barang runcit. So kalau you nak cakap barang runcit, you nak buat target bulan depan adalah 1.25% sahaja. Itu adalah logik. You tak boleh macam, okay, aku nak bulan depan aku nak 50,000, aku nak 60,000, aku nak 70,000. It's mustahil. So nak tak nak, is retail is 1.25%. Maksudnya 10,000 you punya target bulan ni, bulan depan is actually 12,500. So itu cara you nak kira. Okay. So kita dah teknik yang pertama tadi. Nurul dah jauh pula ni. Okay, so benda-benda ni semua actually Nurul ajar dengan tim Nurul. So untuk anda special lah hari ni ya. Okay, so tadi kita cakap teknik yang pertama iaitu now or never. Now, Nurul macam tulisan Jawi dah ni. Now or never. So maksudnya teknik paksaan. Teknik paksaan tetapi kena ada 2 minggu. Dalam masa 2 minggu you kena bagi masa lah. Tak boleh lah hari ni je kita bagi nikah, hari ni je. Tapi you tak bagi tahu benda tu awal-awal. You nak bagi tahu hari ni, orang memanglah akan buat keputusan hari ni. At least bagilah masa. Kadang-kadang kalau kita nak bagi dekat orang tu, bagilah dia masa. Mungkin nak dapat gaji ataupun nak kena bincang dengan suami dulu ke apa ke. Kita cakap okay, tak apa, akak lagi 2 minggu nanti kita akan ada buat promosi macam ni tapi 1 hari je. So now or never. Masa hari tu ataupun akak takkan dapat langsung. So bagi masa. Boleh je kita buat, kita cakap dengan dia, akak nak hari ni juga saya bagi promosi hari ni, kalau macam tu. Boleh. Dia ada 2 teknik. Yang pertama, awak bagi dia masa sama ada 2 minggu akan datang, ataupun awak cakap, okey tak apalah kak, akan ambil sekarang lah. Sekarang je saya bagi kakak. Kalau betul akak serius nak, saya bagi akak 20% diskaun. Misal kata kalau akak betul-betul nak. Sebenarnya main motor pula. Okey, kalau akak misal kata akak betul-betul nak, saya bagi akak sekarang 20% diskaun. Kalau akak tak ambil sekarang, tak ada dah.
Itu kalau betul-betul serius. Kalau you betul-betul nak banyak lagi customer, you kena bagi masa lagi 2 minggu akan datang. Kita akan buat promosi macam ni. It's like now or never. Ataupun teknik yang kedua, kalau you dah convince lama-lama, akak tu macam tak ambil masa yang sangat lama nak fikir dan sebagainya, tak apalah akak banyak sangat fikir, tak apa, saya bagi akak 20% diskaun lah. Tapi hari ni je, akak back in hari ni, akak back in sekarang, saya bagi 20% diskaun. Kalau akak tak adalah. Macam tu. So, dia ada 2 teknik. Maksudnya, you kena tahu sama ada strategi tu. Misal katalah kan, kita buat strategi dalam masa sebulan. Lepas tu tak ada customer kan. Okay, kita dah buat strategi tu sebulan. Misal kata 15 hari bulan ni tak capai lagi. Even separuh pun kita punya target pun tak sampai lagi. So, nak tak nak dalam masa 15 hari bulan ni, you dah kena strategi. Okey, maksudnya kat sini 15 hari bulan ni, okey, sampai 15 hari bulan ke belakang ni, sampai 30 hari bulan, aku nak offer 20 orang dalam masa 50% diskaun. So at least dalam hujung bulan ni kita dah dapat target kita. So terpulang. So ada 2 benda lah. Maksudnya kita tak adalah bergantung kepada satu strategi sahaja. Okey, so minta maaf kalau Nurul cakap laju, boleh komen kat bawah tu. You cakap laju sangat lah Nurul. Nurul kalau cakap memang tak pernah berhenti, tahu tak? Okey, kalau Nurul cakap laju sangat, bagi tahu Nurul, you ni berhenti sekejap lah Nurul. Okey, so yang kedua, tadi now or never punya close. So yang kedua kita panggil sebagai summary close. Summary close. Summary close ni sesuai untuk orang yang jual barang yang terlalu banyak sangat nak explain. Okey, banyak sangat nak explain. Macam contoh kita jual produk macam air fryer lah. Kita jual produk air fryer kan. Banyak benda kita nak kena explain. You kena jaga macam ni, you kena jaga macam ni. Lepas tu you kena ada barang ni, you kena ada barang ni. Tambah ni, top up yang ni, top up yang ni. So macam benda tu pun dah sampai dekat 20 tahun jugalah kita nak explain benda tu kan. So nak tak nak you kena ada summary close. Summary close tu maksudnya ringkasan sahaja. Ringkasan dan juga kebaikan dia dan juga value produk tu. Macam contoh air fryer yang Nurul beli sebelum ni kan. Sebelum Nurul kan nak beli sangat pun air fryer tu, mama yang nak beli. Tapi rupanya dia memudahkan kita punya kerja tau. Tapi bila dia cerita summary close ni, bila dia cerita kat Nurul, air fryer ni you kena setiap kali lepas you makan, setiap kali you masak, you kena basuh, lepas tu you kena tukar barang dia, lepas tu you kena polish, you kena warranty. Benda tu semua memeningkan kepala Nurul. Tapi sebenarnya ringkasan yang dia bagi kat Nurul is actually dia menjimatkan Nurul punya masa sebanyak 30 minit daripada Nurul terpaksa potong bawang. Okey, Nurul boleh masak 2-3 lauk dalam masa 10 minit. Maksudnya Nurul tengah nak goreng telur, ayam dah siap masak. Air fryer dalam masa 10 minit, ayam yang kita frozen daripada freezer tu boleh masak. So maksudnya lepas kita masak, dah siap telur dadar, ayam pun dah siap. So maksudnya kita boleh siapkan serentak 2 lauk dalam masa satu masa. So sebab tu kita panggil summary close ni sangat-sangat penting untuk you tahu apa masalah customer dan apa yang you boleh selesaikan masalah customer. Dan tak perlu cerita pun. Okey, kalau you beli air fryer ni, nanti you kena basuh ni, you kena buat benda ni, lepas tu you kena beli tambahan, lepas tu you nak buat macam ni. Benda tu terlalu panjang. So you summarize kan. Kalau benda yang you jual produk tu terlalu complicated, cari satu benda je, satu masalah je yang boleh selesaikan 1001 masalah dia. So itu sangat-sangat penting. So ini dipanggil sebagai summary close. Summary close. Macam kita jual mesin basuh pun sama kan. Kalau kita nak ajar bagi tahu, okey, ini ada air converter lah, lepas tu ada installation, ada free delivery, service, customer service, warranty. Banyak benda kita nak cerita. You just bagi tahu je, mesin-mesin ni boleh selesaikan masalah you yang orang kata terlalu banyak sangat baju tu. Ini boleh selesaikan 20 kilo selesai masalah. So sekali basuh tu boleh basuh untuk satu family terus. Kan senang. So kita summarize kan. Maksud kita simplekan dia. Jangan nampak sangat complicated. Kecuali kalau orang tu betul-betul nak tahu terlalu banyak dan you explain banyak. Tapi kalau orang tak nak tahu banyak-banyak, tak payah cerita banyak-banyak. Kita buat summary close je. Summary, kita bagi tahu apa yang penting, masalah dia semua, dan terus bagi harga, settle masalah. So itu teknik yang kedua. Yang pertama now or never, dan yang kedua ialah summary close. Okey? Dan kita pergi ke yang ketiga. Okey? Sharp angle closed. Nurul bahasa Inggeris malam ni. Okey? Sharp macam ni je, sharp angle close. Sharp angle close ni dia macam ada picky sikit. Dia macam ada teknik dia sikit. So kita panggil yang ketiga. Nurul share 3 je. Ada 7 sebenarnya. Tapi malam Nurul share 3 je. Nanti kan pening sangat kalau banyak sangat teknik. Nurul kau ajar apa hari ni kan. So dia 3 saja. Sharp angle close saja.
Okey, yang ketiga ni sharp angle close ni maksudnya orang authority, orang atas lah. Macam contoh kita kan ada piramid. Contoh ini selalunya guna dekat orang kedai-kedai telefon, kedai-kedai elektronik yang mahal benda tu semua kan. Kan kita sini ada manager, kita ni sini ada company, founder lah. Lepas tu kita ada manager, lepas tu kita kat sini. Contoh kita kat sini lah, kita yang jaga counter, lepas tu ada orang yang seller, salesman kan. So dia kat sini. So nak tak nak sharp angle close ni, dia menggunakan teknik boss dia. Macam nak akan cakap, boleh tak, ada tak orang lain yang boleh bagi keputusan untuk bagi kurang harga sikit lah. Panggil lah you punya bos semua, bagi kurang harga sikit lah bos, bagilah. Tapi sebenarnya harga yang dia bagi saya sama sajalah, sama je. Cuma bila bos ni, bila dia keluar macam, okay lah, I bagi you 20% lah, tapi you kena bayar sekarang. Kalau you tak bayar sekarang, you tak dapat. So ni panggil sebagai sharp angle close. Maksudnya ada orang yang memang menggunakan teknik ni, dia akan letak orang depan dia, orang-orang salesman kat depan dia tu untuk closekan dulu. Misal kata tak boleh, dia akan panggil orang belakang. Dia akan panggil orang atas-atas dia. Untuk closekan orang-orang yang nak diskaun, lepas tu nak promotion dan sebagainya. So dia panggil sebagai sharp angle closed. Tapi kebanyakannya lah kita buat macam ni, dia biasanya tak semestinya menjadi. Ada setengah orang dia macam banyak rugi daripada untung lah. So sebab tu sharp angle close ni diorang tak yang nombor 3. Dia bukan nombor pertama, nombor kedua. So dia macam tak semua menjadi pilihan. So nak tak nak, you macam kena, kalau orang nampak macam kita pernah pergi kedai tu kan, tengok telefon, lepas tu macam kita nak minta diskaun, tiba dia panggil manager dia. So macam okay, ini adalah sharp angle close. So kita tahulah teknik-teknik dia bila kita pergi kedai tu kan. Kita nampaklah orang dia kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Macam tu. Okay? So itulah dia 3 teknik close sales yang sepatutnya kita kena kenal, kita kena tahu. Orang kata sikit sebanyak kita dah adalah ilmu dia sikit kan. Tak adalah orang kata tak tahu apa-apa. Orang tu close, kita pun bayar. Macam tu. So adalah beberapa teknik yang korang boleh guna kalau sekata korang nak beli barang. Korang nak kenal sales teknik. Lepas tu macam kata korang dah ada company yang besar kan, lepas tu kita tak tahu nak pakai close teknik apa lagi kan. So boleh menggunakan teknik-teknik yang macam ni. Okay, kita susun yang pertama. Misal kata yang pertama ni strategi tak jadi, lepas tu kita move kepada strategi yang kedua, dan kita move kepada strategi yang ketiga. So dalam masa sales ni kita kena banyak strategi, kita kena susun, kita kena planning betul-betul, baru kita akan dapat macam orang cakap, tak adalah orang kata immediate close, tapi dia akan ada sambungan-sambungan dia. Katalah orang cakap kalau klik-klik tu klik-klik terus. Tak nak macam tu. Kan ada juga macam Nurul kan, orang dah 5 bulan lepas baru WhatsApp sekarang, baru tiba-tiba muncul semula. Itu adalah benda-benda biasa yang kita tak boleh rasa macam tak boleh nak elakkan. Kadang-kadang ni yang cakap, WhatsApp saya betul tiba-tiba terus klik-klik hilang terus, tak tahu pergi mana. Biasa, itu biasa. Orang macam datang kat kita sekadar nak bertanya. Tak salah, layan je macam biasa. Janganlah pernah rasa down. Jangan cakap, dia WhatsApp saya sekadar nak tahu je. So janganlah macam tu. It just like have to really jaga setiap seorang, dan juga layan setiap seorang seperti seorang manusia. Seperti selayaknya kita sebagai seorang manusia, macam tu juga customer. So apa sahaja yang diorang bertanya, jawablah macam manusia, jawab macam kawan-kawan. Nak tahu apa, kita bagi tahu je. Tak ada masalah. Tak ada benda yang rahsia dalam hidup kita ni, kecuali benda tu memang betul-betul privacy, tak apalah kan. Tetapi kalau macam kata tak ada rahsia sangat, then you just share. Walaupun dengan bersaing pun Nurul selalu share je. Dan ada juga yang sahabat-sahabat Nurul yang peniaga, yang jual sama Nurul, sama je Nurul akan share dengan diorang. Sebab kebanyakannya orang pilih kita not because of that product, tapi orang pilih kita sebab kita punya personality, sebab kita sendiri yang boleh convince customer. So walau apa saja pun dia cuba tiru kita, akan ada benda yang tak sama sebenarnya. Akan ada orang rasa macam, macam aku kenal lah teknik ni. Macam aku kenal lah orang yang cakap macam ni. So akan ada situasi yang macam tu. So kalau ada yang macam tu, bersyukurlah, tak ada masalah pun. So tapi dalam hati tu jangan ada rasa sombong, jangan pernah rasa ego, jangan rasa belagak, jangan pernah rasa macam aku seorang je hebat, aku seorang je teknik aku ni boleh pakai. Tidak. Sebenarnya ada juga orang lain lagi bijak, ada orang lain yang lagi pandai sebenarnya. Kalau kita ajar pun sebenarnya dia boleh olah lagi baik. Dan terpulanglah dekat orang. Orang kata apa saja ilmu yang kita cuba share tu adalah ilmu yang bermanfaat. So apa salahnya kalau misal kata ilmu yang kita bagi dekat pesaing kita dan mampu memberi makan kepada pesaing kita, dan apa salahnya? Nurul tak ada masalah. Nurul kalau orang minta tanya dengan Nurul pun Nurul akan ajar, Nurul akan cerita. Ada je ramai datang jumpa kat Nurul.
So Nurul macam, tak apa, Nurul ajar apa saja yang boleh Nurul bantu, Nurul cuba bantu. Itu adalah Nurul lah. Tak tahulah korang macam mana, tapi Nurul minta nasihat. Kalau misal kata, kalau ada pesaing yang datang minta nasihat, yang orang kata cuba nak berkenalan, cuba nak mendengar rahsia dan sebagainya, jangan pernah rasa down, jangan pernah rasa pandang buruk pada orang lain. Sebab kadang-kadang ada orang yang tengah stuck, yang betul-betul memerlukan bantuan. Dan if you are in that place untuk membantu orang lain dan mampu memberi manfaat kepada orang lain, syukur alhamdulillah. Allah bagi rezeki tu, Allah bagi peluang tu untuk you kumpul pahala. So why not you just help and bantu orang-orang yang memerlukan. You punya teknik tak ada masalah. Macam Nurul pun macam Nurul seronok kalau orang datang jumpa kat Nurul, macam mana nak ajar semua, macam mana nak kumpul strategi dan sebagainya. I'm willing to share. Even tim-tim Nurul sendiri pun, Nurul buat ayat, Nurul buat copywriting, Nurul buat gambar, semua Nurul share dengan tim-tim Nurul. Lepas tu Nurul macam tak ada masalah. Macam tim Nurul pun dah ada dropship sendiri, dah ada tim sendiri. So Nurul sendiri pun akan turun padang ajar tim dia. Lepas tu Nurul sendiri pun akan bagi tahu apa yang sepatutnya you buat sebagai seorang leader, apa yang tak patut buat sebagai seorang leader dan sebagainya. So itulah tugasan Nurul yang selalu Nurul akan buat everyday untuk make sure tim Nurul bergerak setiap hari. So itu adalah Nurul. Tapi tak tahulah dengan korang kan. So Nurul harap ia membantulah ilmu yang Nurul bagi setiap hari ni. InsyaAllah semoga ia bermanfaat untuk anda lah. Okay? Tapi jangan lupa untuk tolong Nurul like dan juga share. Okay? Nama saya Nurul Syarafina. Kepakaran saya adalah membantu suri rumah menjadi usahawan hanya bermula pada rumah. Nurul minta maaf jika ada salah silap. Dan terima kasih banyak yang tengok live Nurul yang tak berhenti untuk support Nurul. Jaga diri. Assalamualaikum.